Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat dan afiat. Dan bertemu kita kembali dalam sesi tazkirah kita tiap hari Selasa 1:30 petang, di mana kita akan membincangkan sama-sama satu aspek yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu aspek bahasa yang digunakan. Jadi kenapa perlu kita menelaah atau mengkaji aspek bahasa ni? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat kedua, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun, yang membawa erti dan sesungguhnya kami menurunkan ia, iaitu Al-Quran, dalam bahasa Arab agar kita bisa memahami atau bisa mengerti apa intipati isi kandungan Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Mesej yang disampaikan tu, eloklah kalau kita tadabbur, kita mengambil masa untuk lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu tersendiri. Baik, dan bahasa ni memang luas lah kan. Banyak je subtopik di bawah bahasa. Okay, pada episod-episod yang lepas kita telah membincangkan aspek susunan ayat. Okay, setiap ayat mesti ada subjek, mesti ada predikat. Dan kenapa ayat ini subjeknya di depan, tapi pada ayat yang lain subjeknya dibelakangkan, predikatnya diawalkan dan sebagainya. Okay, itu dari aspek susunan ayat. Dan juga ada dari aspek pemilihan kata-kata. Contoh, satu makna ni boleh disampaikan melalui banyak kata-kata. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih perkataan demikian dan bukan perkataan-perkataan yang lain untuk menggambarkan makna tersebut? Jadi itu salah satu aspek juga yang pernah dibincangkan. Dan pada episod ini insya-Allah kita akan membincangkan satu aspek yang lain, iaitu perumpamaan. Penggunaan perumpamaan di dalam Al-Quran. Dan perumpamaan ni dia merupakan suatu wasilah atau satu cara yang sangat efektif untuk memberi kita gambaran untuk suatu perkara yang mungkin sukar untuk kita gambarkan. Dengan perumpamaan menjadi jelaslah perkara yang ingin disampaikan itu kepada benak fikiran kita untuk proses, untuk memahami. Dan ini merupakan salah satu subtopik bahasa. Cara Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan sesuatu kepada hamba-hambanya, di antaranya melalui perumpamaan, agar kita mendapat gambaran yang lebih jelas sikit
tentang suatu perkara. Okey, jadi pada episod ini kita fokus kepada satu contoh lah daripada perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran. Itu tidak lain dan tidak bukan ayat 261 dalam suratul Baqarah. Baik, jadi kita sama-sama menghayati ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud perumpamaan orang yang derma di jalan Allah, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, umpamanya seperti seorang yang menanam sebiji benih, yang daripada benih tersebut tumbuhlah 7 tangkai, dan tiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas luas rahmatnya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata yang infak lah di jalan Allah. Kita semua sedia maklum, memang kalau kita sumbangkan wang kita kepada organisasi atau kepada mereka yang memerlukan, kita akan terima pahala. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jumlah pahala itu berapa banyak? Contoh, kalau kita kasih $2, kita dapat 2 pahala lah itu. Atau kalau kita kasih $5, dapat 5 pahala, gitu ke? Wallahu ta'ala alam. Kerana Allah itu maha pemberi, maha luas rahmatnya. Tapi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita gambaran perumpamaan pahala mereka yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa perumpamaan di sini? Kamathali habbah, seperti orang yang menanam benih habbah, ambatat 7 sanabil, daripada benih itu tumbuhlah 7 tangkai. Benih keluar 7 tangkai. Kemudian fi kulli sunbulah 100 habbah, tiap tangkai itu ada 100 biji yang tumbuh. Bayangkan, daripada satu biji keluar 100 biji tiap tangkai. Kita buat calculation. Ada berapa tangkai keluar? 7 tangkai. Dan tiap tangkai ada 100. Jadi 7 kali 100, 700. Ini bermaksud kalau kita infak kepada mereka yang memerlukan, pahala kita dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Jadi contoh, kalau kita infak $2 kepada masjid, jadi $2 itu akan dilipat gandakan 700 kali. Maknanya dia pahala dapat 2 times 700, 1400 pahala kita. Masya Allah. Dan adakah ini kadar yang tetap? Bukan. Allah Subhanahu Wa Taala sombong, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dia akan tambah, dia akan lipat gandakan lagi pahala kita. Masya Allah. Jadi 700 kali ganda ni hanya kadar minimum. Kerana Allah maha pemberi, maha luas rahmatnya, Allah nak lipat gandakan lebih pun boleh. Masya Allah. Jadi dengan ini
Apa manfaatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran tersebut? Dengan adanya gambaran ini, lihatlah, bukankah kita lebih semangat, lebih terdorong untuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan gambaran ini, dengan kita dapat gambaran, oh pahalanya sebenarnya banyak gini, dilipat gandakan sebanyak 700 atau boleh jadi lebih lagi, kerana rahmat Allah itu luas. Jadi itulah di antara sebab-sebabnya untuk mengajak para hamba-Nya untuk terus melakukan kebaikan, dan dalam konteks ayat ini untuk terus berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dengan itu semoga kita ni dapatlah muhasabah diri. Okay, kita tepuk dada, tanya diri kita sendiri, kita ni rajin tak nak derma atau sumbang kepada mereka yang memerlukan? Dengan kalau kita tahu yang hal ini sangat berat untuk kita, kita mesti sedarlah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang membuat sumbangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak. Jadi teruskan membuat amal kebajikan. Okey, kekalkan semangat dalam memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Semoga Allah terima segala amalan kita, insya-Allah. Baik, dan sebagai rumusan, perkara yang kita bincangkan sama-sama pada episod ini adalah penggunaan perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi penggunaan perumpamaan ini objektifnya, di antara objektifnya adalah untuk memberikan kita gambaran tentang perkara-perkara yang mungkin kita tak tahu akannya. Dan contoh dalam hal ini, kita bincangkan tentang pahala bagi mereka yang infak di jalan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran bahawa mereka yang sumbang di jalan Allah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 700 kali. Tapi ini bukan kadaran tetap, ia boleh dilipat gandakan lagi lebih dari 700, kerana Allah itu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan mengikut kehendak dirinya. Allahu wasi'un alim, dan dia adalah maha luas rahmatnya. Dan baiknya perumpamaan juga ia secara tidak langsung ia memberi kita dorongan untuk terus melakukan kebaikan. Semoga kita terus didorong untuk lakukan kebaikan dengan kita menelaah perumpamaan yang digunakan pada ayat ini, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada para penonton kerana sudi mengikuti episod ini. Dan jika anda mendapati siaran ini sangat bermanfaat, sila like dan juga share kepada timeline anda, jadi yang lain pun boleh bermanfaat daripada sesi ini. Dan seperti mana kita membincangkan tentang memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, terdapat nombor-nombor akaun masjid di sini di bawah, okay, melalui PayNow, fund transfer dan juga website masjid yang boleh anda sumbangkan demi memastikan keberlangsungan program masjid, insya-Allah. Baik, terima kasih atas kesudian untuk mengikut episod ini. Jumpa lagi dalam episod-episod dan siaran yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.